Nanti yang PowerPoint ni saya akan bagi dekat GC dan WhatsApp. Okay. Okey, kita akan belajar dulu tajuk haba sebab tajuk ni agak senang berbanding dengan bab 3. Jadi bab 3 tu saya akan sambung ajak bila hampa dah masuk sekolah lah, lebih kurang dalam 2 minggu minggu depan. So tak boleh lenak lah. No? Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan keseimbangan terma. Keseimbangan terma yang pertama adalah untuk kita clarifikan apa itu haba. Saya rasa hampa dah tahu, biasa dengar lah haba, suhu dan haba serta suhu ni adalah dua benda yang berlainan. Ya, saya dah record. Okey, haba ni dia adalah satu bentuk tenaga dan memandangkan dia adalah sejenis tenaga, dia akan diukur dalam unit joule. Apa saja bentuk tenaga akan diukur dalam unit joule. Contohnya yang biasa kita dengar adalah tenaga elektrik, tenaga bunyi, tenaga cahaya, lagi tenaga apa lagi? Tenaga elektromagnet, tenaga kinetik, tenaga keupayaan, graviti. Semua jenis tenaga mesti diukur dalam unit joule. Jadi haba ni pun adalah sejenis tenaga. Jadi dia pun akan diukur dalam unit joule. Kalau orang tanya apakah maksud haba, just bagi tahu dia adalah sejenis tenaga. So cukup lah. Okey, dia kata apabila satu objek dipanaskan, objek itu akan menyerap tenaga haba dan suhu objek akan bertambah. Itu biasalah, bila satu objek kita panas, dia akan serap haba dan suhu objek akan turut bertambah. Contoh dia kata air menyerap haba menyebabkan suhu air bertambah. Apabila satu objek disejukkan, dia akan membebaskan tenaga, jadi suhu akan berkurang. Contoh apabila kita berpeluh, haba dibebaskan dan pembebasan haba ni akan menyebabkan badan berasa sejuk. Okey, jumlah haba yang terdapat dalam satu objek akan bergantung kepada first adalah suhu. Semakin tinggi suhu, semakin banyak tenaga dalam objek tu. Semakin banyak tenaga haba. Jisim, objek yang jisim besar mempunyai tenaga haba yang lebih banyak. Jenis bahan, jisim dan suhu berlainan, tapi bahan berlainan akan memiliki tenaga haba yang berlainan. Contohnya plastik dengan besi. So, dua-dua tu adalah bahan yang berlainan. Jadi, plastik kurang tenaga haba. Kalau besi lebih banyak tenaga haba. Okey, so apa beza dengan suhu? Haba dan suhu ni, suhu adalah darjah kepanasan satu jasad. Maksudnya yang ni hanya satu pengukuran sahaja. Dah masuk ke tadi? Kat mana tu slide? Okey. Suhu objek yang panas mempunyai suhu yang tinggi berbanding objek sejuk. Dua objek yang suhu sama mungkin tidak mempunyai kandungan tenaga yang sama. Contoh 1 liter air pada suhu 80 darjah mengandungi lebih banyak haba berbanding 0.5 liter air pada suhu yang sama. Maksudnya beza ni adalah 1 liter dengan 0.5 liter. Maksudnya 1 liter ada mengandungi haba lebih banyak berbanding 0.5. Jadi kita nak faham keseimbangan terma. Semakin banyak tenaga haba diserap, semakin banyak kenaikan suhu. Jadi saya rasa boleh skip. Okey, keseimbangan terma ni adalah apabila dua objek yang berlainan suhu bersentuhan antara satu sama lain. Haba yang mengalir dalam objek jasad A bersuhu lebih tinggi kepada suhu yang lebih rendah. Contohnya, okey, saya ada satu tin A kemudian dengan tin B.
Okey, tin A katalah suhu dia adalah 40 degree. Tin B suhu dia adalah katalah cuma 10 degree. 10 degree ni macam sikit lah, sejuk lah dia punya tin lah. Jadi bila ada dua tin, kemudian kita letak dia bersentuhan, kita gabungkan A dan B. Contoh kita letak, okey, yang ni A, yang ni B. Okey, tenaga haba di antara objek suhu lebih tinggi, jasad A akan mengalir ke jasad B. Maksudnya haba akan mengalir daripada tempat panas ke tempat yang sejuk. Jadi berlakunya sentuhan dekat sini di antara objek A dengan objek B. Okey, dan haba mesti mengalir daripada suhu tinggi ke suhu rendah. Dan haba masih mengalir dari keadaan suhu rendah ke suhu tinggi. Ada juga pengaliran, tetapi untuk peringkat hampa kita kata kita abaikanlah pengaliran ni. So hampa just terima haba mengalir daripada kawasan panas ke kawasan yang sejuk. A akan kehilangan tenaga haba dan menyebabkan suhu turun, dan B akan menyerap haba, suhu akan naik, dan akhirnya kedua-dua mencapai suhu yang sama. So yang ni yang penting. Bila capai keseimbangan terma, yang penting adalah suhu yang sama. Dua objek ni akan capai suhu yang sama. Apabila jasad mencapai suhu yang sama, kadar aliran haba dari jasad A ke jasad B dalam kedua-dua arah adalah sama, maka tiada pemindahan haba dah berlaku. Maksudnya kat sini, bila kedua-dua suhu A dengan B dah jadi sama, jadi tiada lagi pemindahan haba bersih di antara dua jasad ini. Jadi kita katakan pada keadaan ini, dia mencapai keseimbangan terma. Saya nak tanya, hampa boleh absen tak? Kalau macam contoh saya duk tekan tadi absen, hampa boleh tolong absen tak? Kan hampa tak ada benda tu. Macam tak ada je. Oh, maksudnya saya je yang boleh accept orang masuk. Haa. Oh, okay. Okay, so lagi sekali, untuk keseimbangan terma ada dua term yang hampa kena faham dekat sini. Yang pertama adalah bila soalan tanya apa itu keseimbangan terma, so jawapan dia adalah yang pertama mesti capai suhu yang sama. Itu yang pertama. So yang kedua mesti tiada pemindahan haba di antara dua jasad tu. Dan yang paling penting dia sebenarnya ada satu tambahan lagi, tiada pemindahan haba bersih di antara jasad itu. Dia ada beza di antara pemindahan haba dengan pemindahan haba bersih. Haba bersih ni dia tadi macam kita sebut daripada kawasan panas ke kawasan sejuk. So bila kedua-dua dah capai suhu yang sama, kita katakan dia dah capai pemindahan haba bersih. Tetapi kalau pemindahan haba saja, okey, andainya kedua-dua jasad ni, yang ni jasad A dan jasad B, kedua-dua dah capai suhu katalah tadi 30. Okey, dua-dua jadi 30. Okey, lama kelamaan kedua-dua jasad ni dia akan jadi sejuk ikut persekitaran bilik. Contohnya bilik kita suhu 23. Okey. So lama-lama yang kedua-dua 30 ni akan berkurang jadi 23. So yang ni masih berlakunya pemindahan haba. So yang ni yang kita katakan pemindahan haba. Jadi kalau kita nak sebut pasal keseimbangan terma, kita kena sebut faktor yang pertama suhu sama. Faktor yang kedua, tiada pemindahan haba bersih. Haba bersih ni hanya daripada kawasan panas ke kawasan sejuk. Kalau dia nak turun daripada 30 ke ikut suhu bilik, yang ni dipanggil sebagai pemindahan haba biasa lah. Jadi kena fahamlah dua benda ni. Suhu sama, pemindahan haba bersih tiada. Okey, contoh aplikasi keseimbangan terma adalah saya tengok adalah yang lain.
Okey, contohnya dekat sini. Contohnya aplikasi untuk pemindahan haba keseimbangan termo adalah doktor untuk measure temperature. Kalau kita memang tengah duk gila dengan body temperature kan, guna infrared punya termometer. So macam mana kita boleh dapat? Contohnya kalau kita guna termometer yang letak dalam mulut tu, so doktor akan letak termometer dalam mulut kita, kemudian dalam masa seminit akan berlakunya pemindahan haba daripada badan kita ke termometer. Jadi dalam masa seminit dia akan capai keseimbangan termo. Suhu termometer akan sama dengan suhu badan kita. Jadi doktor boleh tengok berapakah nilai badan kita pada ketika itulah. Cuma sekarang yang tu kita guna termometer yang guna mercury. Yang lain adalah contohnya hampa minum air kan. Air panas kemudian buah air. So kat situ pun akan berlakunya keseimbangan termo. Daripada air panas dalam masa 2-3 minit kita bubuh air, kemudian last sekali air tu akan jadi sejuk lah. Jadi air tu akan jadi keseimbangan termo, mungkin air akan jadi suhu 8 darjah. Okay. So dah ketara bahawa keseimbangan termo dia punya aplikasi adalah termometer. Jadi termometer ni digunakan untuk ukur suhu objek. Dia menggunakan bahan yang berubah suhu seperti mercury, sebab setakat lah mercury adalah yang paling sesuai sekali digunakan dalam termometer. Okey, yang ni contoh termometer mercury. Skala Celsius, batang kaca, vakum. Okey, dalam ni adalah kawasan vakum dia tak ada gas. Vakum ni maksudnya tak ada apa-apa pun dalam ni. Tak ada gas, tak ada oksigen, tak ada nitrogen. Dalam ni cuma semata-mata vakum saja. Dan yang kawasan yang kecil ni, yang tempat ruang mercury lalu ni, kita panggil sebagai tube kapilari. Dan mercury akan duduk dalam kawasan tube kapilari. Jadi apabila suhu mercury meningkat, panjang turus mercury juga akan meningkat. Jadi pertama bila panas, mercury meningkat. Kalau sejuk, suhu berkurang. Okey, antara faktor kita guna mercury adalah yang ni. Yang pertama, dia boleh mengembang dengan seragam. Kemudian dia adalah bahan legap. Legap ni adalah mudah kita nampak, mudah dibaca. Kemudian dia adalah konduktor haba yang baik. Takat didih tinggi dan tidak melekit. Maksudnya, okey, contoh kalau kita guna ayak dalam termometer. Agak-agak awak dia boleh nak mengembang dengan seragam. Ayak ni, yang pertama dia ada takat didih yang tinggi. Takat didih yang rendah. Takat 100 darjah Celsius dia dah mendidih. Jadi bila mendidih, dia akan membebaskan steam, membebaskan gas. Bila dia membebaskan gas, nanti dia dah tak seragam. Dia dah tak elok untuk dia, kita kata apa? Dia tak cantik untuk berlaku pengembangan. Jadi mercury ni walaupun dia cecair, dia adalah banyak sifat pepejal. Jadi dia ada takat didih yang tinggi, suhu dia mendidih lebih kurang 300 darjah Celsius. Kemudian tidak melekit. Kalau awak perasan dia tidak melekit pada dinding kaca. Berbanding kalau ayak dia melekit pada permukaan. Jadi sama juga dia tidak efisien dia melekat. Kemudian ayak dia jernih. Kalau mercury dia legap. Kemudian konduktor haba yang baik. Air bukan konduktor haba yang baik. Kita ambil masa yang lama untuk panaskan ayak. Dan dia juga tidak dapat mengembang dengan seragam. Okey, andai kata kita ada termometer mercury dan termometer tu tak ada scale. Maksudnya andai kata lah guna termometer yang dah usia dia 40 tahun, scale pada termometer pun dah habis. Jadi manakan dia scale pada termometer dah habis, hampa kena buat sendiri scale tu. So macam mana nak buat scale termometer? Jadi cara yang pertama, termometer ni first hampa boleh rendam dia dalam ais. Kenapa kita boleh rendam dalam ais? Sebab kita akan assume ais dia punya nilai adalah 0 darjah Celsius contohnya. Okay.
So kita rendam ais. Bila kita rendam dalam ais, kita contohnya kita rendam termometer dalam ais dan kita assume titik dia adalah 0 darjah Celsius. Okey, dia akan meningkat pada satu ketinggian lah. Katalah okey, kira yang satu termometer. Okey, yang ni adalah tiub kapilari. Boleh tak saya ubah color lain? Okey, so katalah pada bila kita rendam pada 0 darjah Celsius ni, dia punya pergerakan merkuri akan naik dekat ni. Okey, pada jarak yang ni lah. So yang ni kita katakan, yang ni kita label sebagai panjang kosong. So kalau pasal yang ni L ni adalah panjang, yang ni kita panggil panjang kosong. Sebab yang ni untuk apa? Yang ni adalah 0 darjah Celsius. Okey, kemudian maksudnya dekat sini starting pada 0 darjah Celsius. Kemudian kita rendam pula termometer ni dalam titik steam ataupun ayak yang mendidih. Bila ayak mendidih, kita assume dia punya darjah kepanasan adalah 100 darjah Celsius. Okey, bila 100 darjah Celsius, katalah merkuri sekarang dia akan mengembang straight sampai ujung sini. Dia akan mengembang sampai sini. Okey, so merkuri sekarang dia akan kembang sampai sini. Jadi panjang ni kita label sebagai panjang 100. Maksudnya jarak untuk 100 darjah Celsius. Jadi kalau kita rajin, hampa bolehlah buat sengat 100 sengat dekat sini. So kita boleh dapat balik scale kita. Tapi susah lah macam tu. Jadi caranya adalah kita akan guna kadar nisbah. Macam mana kita nak buat kadar nisbah? Okey, yang pertama, katalah, okey, kita dah buat scale lah. Yang ni kita dah buat scale untuk 0 darjah Celsius. Kemudian kita buat scale untuk 100 darjah Celsius. So kita dah dapat. Kemudian kita ambil termometer yang kita dah scalekan ni, kita masukkan dalam sejenis cecair yang kita tak tahu suhu dia berapa. Okey. Katalah kat sini. Okey, kita masukkan termometer kita dalam termometer yang ni dalam sejenis cair yang kita tak tahu suhu berapa. Kemudian cecair termometer akan meningkat sampai sini. Okey, termometer akan meningkat dekat sini. Tak clear, tak nampak sangat. Okey, termometer merkuri sekarang akan meningkat sampai panjang ni. Jadi, kita ambil berapa bacaan dia. So, berapakah jarak panjang? Dia kat sini. Okey, jadi kita sekarang boleh cari. Kita menggunakan formula nisbah. Maksudnya kat sini kita boleh ambil panjang, yang ni kita label sebagai panjang theta. Kalau apa nak buat panjang X pun boleh, panjang Y pun boleh, panjang cair pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dalam buku normally dia akan label sebagai panjang theta. Okey, macam mana kita nak cari? Kita boleh ambil panjang theta ni, kita cari berapa jarak dia antara panjang theta sampai panjang 0 darjah Celsius. Okey, katalah panjang kat sini adalah 2 cm. Kita ukur. Kemudian kita per dengan keseluruhan lah, 0 sampai 100. So berapakah panjang keseluruhan 0 sampai 100? Katalah panjang keseluruhan 0 sampai 100 ni adalah 10 cm. So kita ambil je lah 2 bahagi dengan 100. 2 bahagi dengan 10. So kita akan dapat berapa nisbah dia. Darab saja dengan 100 sengat. Sebab memang kita guna ayak 0 darjah Celsius sampai 100. Jadi tekan kereta dapat berapa? So katalah tekan kereta 20 darjah Celsius. So bermaksud ayak kita ni adalah 20 darjah Celsius. Agak-agak apa faham tak apa yang saya nak cerita ni? Kalau ada yang tak faham tak? Theta tu berapa? Theta tu simbol je. Theta tu simbol kepada suhu sebenarnya. Theta ni bentuk macam ni. Yang ni dia sebenarnya simbol kepada suhu.
So macam saya sebut tadi, kalau awak nak guna theta boleh. Contohnya awak suka guna x untuk benda yang unknown kan. Jadi awak boleh letak je theta x. Tak ada masalah. Tapi dalam tajuk ni memandangkan kita main dengan suhu, kita letak theta suhu. Theta ni maksudnya kita tak tahu nilai berapa. Kita tak tahu ayat ni nilai berapa. Okey, yang tu yang saya tunjuk dekat hampa macam mana kita boleh dapat. Dan sebenarnya ada formula yang saya rasa lebih kurang sama je apa yang saya explain tadi. Formula untuk cari suhu bahan untuk termometer yang tak ada scale, kita akan guna yang ni macam contoh sama kot, L theta tolak L kosong. Maksudnya dia just nak cari jarak daripada pengembangan L theta sampai dengan L kosong untuk panjang 0 darjah Celsius. Kemudian per dengan panjang keseluruhan daripada 100 darjah Celsius sampai 0 darjah Celsius berapa panjang dia. So darab dengan 100 sangat. Okey. Jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan dia berapakah suhu air yang kita tak tahu ni. Okey, antara jenis-jenis termometer yang lain selain daripada termometer merkuri, kita ada termometer gandingan, yang ni guna EMF. Kemudian kita ada termometer guna isi padu gas. Kemudian kita ada guna termometer peritang. Kalau baru-baru ni tengah popular dengan termometer infrared. Jadi ada banyak jenis termometer, tapi dalam exam soalan normally dia akan tanya pasal termometer merkuri kacau tadi lah. Okay, so sebenarnya dah habis dah kelas kita hari ni. Okay, so kita cuba jawab soalan. Sebiji kek diletak di dalam ketuhar panas. Suhu kek ialah sama dengan suhu ketuhar selepas beberapa minit. Konsep manakah yang menerangkan situasi ini? So, jawapannya? Apakah jawapannya? Termo. B, ya, keseimbangan termo. Apa yang berlaku semasa peleburan naftalena? Agak-agak awak, apa yang berlaku semasa peleburan naftalena? Naftalena tengah lebur. Agak-agak jadi apa? Kabur dibesarkan oleh Ha? A ya? A ke? Oh, jawapannya salah. Okey, semasa peleburan untuk naftalena, peleburan naftalena ni dia lebih kepada konsep pendidihan. Bila pendidihan suhu tengah bertambah tau. Bila suhu tengah bertambah, sepatutnya haba diserap. Kalau haba dibebaskan, yang ni untuk menerangkan situasi yang sejuk. So A bukan jawapannya. Jadi jawapan dia sebenarnya adalah B. Suhu naftalena tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Awak perasan tak? Bila kita mendidihkan air yang sedang mendidih, kita sentiasa kata suhu dia adalah 100 darjah Celsius. Maksudnya suhu tidak berubah. Maksudnya bila berlakunya peleburan ataupun pendidihan, suhu tidak akan berubah. Okay. So dekat sini daya kinetik naftalena bertambah, daya ikatan antara molekul bertambah, salah lah. Sebab bila berlakunya pemanasan, daya ikatan makin kurang. Daya ikatan akan makin kurang. Tenaga kinetik kekal malah pun salah. Bila tengah panas, tenaga kinetik mesti kekal tinggi. Okey, lagi satu saya nak beritahu awak. Bila kita sebut pasal haba, dalam bahasa lain juga kita boleh sebut pasal tenaga kinetik antara molekul. Maksudnya kalau awak nak nampak macam pandai gila, awak boleh ganti perkataan haba dengan tenaga kinetik antara molekul. Maksudnya bila kita sebut haba bertambah, tenaga kinetik antara molekul juga akan bertambah. Tu memang kalau orang tanyalah, kenapa haba boleh bertambah? So jawapan dia tenaga kinetik antara molekul juga bertambah.
So itulah jawapannya. Nama lain bagi haba adalah tenaga kinetik antara molekul. Set. Kat mana tadi Cik Ponti? Dok sikit lagi, tengok soalan. Okey, antara penyertaan yang berikut M dan N mencapai keseimbangan termo, apa yang betul? M dan N bersentuhan, suhu awal ialah 60 darjah Celsius dan N ialah 20 darjah Celsius. Penyertaan yang manakah betul mengenai M dan N apabila keseimbangan termo tercapai? Agak-agak jawapannya apa? DOD. Ya, D. Pengaliran haba bersih antara M dan N adalah sifar. Okey. Apakah terjadi bila air kopi dan cawan dalam keseimbangan termo? So, jawapannya adalah D juga. Okey, campuran air panas ke dalam air sirap sejuk dan gambar raja 2 campuran akhir. Penyertaan manakah yang betul tentang suhu air akhir campuran itu? So agak-agak B. ya, B. Benar sekali.